Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala memberikan rezeki, diturunkan hujan. Dengan hujan ini Allah taala mengeluarkan samarat, iaitu tumbuh-tumbuhan dan segala keperluan yang menjadi keperluan dalam kehidupan manusia dan makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, orang yang hidup, manusia yang hidup atau makhluk yang hidup di atas muka bumi ini semuanya berhajat kepada rezeki Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang hidup ataupun makhluk yang hidup ini tidak berhajat. Mereka berhajat kepada rezeki Allah Subhanahu wa taala, sedikit ataupun banyak, maka mereka ni adalah manusia yang berhajat. Sebab tu di dalam ilmu tauhid disebutkan istighna wal iftiqar. Istighna ini ialah terkaya Allah Ta'ala daripada sesuatu. Mana Allah Ta'ala tidak berhajat kepada sesuatu. Manakala iftiqar inilah berhajat makhluk sepanjang masa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia ni, makhluk ni berhajat sepanjang masa. Dia berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Taala tak bagi, maka maknanya tidak ada yang boleh memberi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita sering berdoa. Berdoa, Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiban. Ya Allah, ya Tuhanku, Kau rezekikanlah kepada kami rezeki yang halal, lagi berkat, lagi baik. Terkadang-kadang manusia ni diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tak menyedari bahawa rezeki yang dia terima setiap hari ini adalah sesuatu rezeki yang telah Allah Taala tentukan kepada dia dengan berbagai-bagai cara. Allah Taala tentukan jalan rezeki itu dengan berbagai-bagai cara. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menentukan rezeki kepada hamba-hamba dia, pada makhluk-makhluk dia? Maka kita kena merujuk kepada Al-Quran. Kena merujuk kepada Al-Quran. Bagaimana Allah Taala menyebutkan di dalam Al-Quran cara Allah Ta'ala memberikan rezeki kepada hamba-Nya. Jadi tuan-tuan, Quran ini dia sebagai panduan, sebagai rujukan dalam kehidupan kita, kan? Allah Ta'ala berikan Al-Quran ini sebagai panduan dan rujukan dalam kehidupan kita. Jadi dengan sebab itu, bila kita nak melihat sesuatu ni, maka kita kena lihat kepada Al-Quran, kena melihat dan merujuk kepada Al-Quran. Sebab Quran inilah sebagai rujukan, sumber kepada kehidupan manusia. Maka disebutkan bahawa para ulama telah menyebutkan dan menyatakan bahawa Allah Ta'ala dalam memberi rezeki kepada hamba ini diberikan dia 8 cara. 8 cara bagaimana Allah Ta'ala memberikan rezeki kepada hamba-hamba ni. Sebab tu tuan-tuan, pagi ni kita nak menyentuh tentang rezeki supaya pada pagi ini kita boleh dengar bendanya ringkas, dan kita boleh ingat, kan? Kita boleh ingat bagaimana Allah Ta'ala bagi rezeki, supaya apabila kita hidup, bila kita dapat sesuatu, kita tak menafikan bahawa itu adalah pemberian Allah. Hari ini banyak orang menafikan itu pemberian Allah Subhanahu wa taala.
Yang pertama tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, rezeki yang Allah Ta'ala telah jamin, dijamin dah. Sebab tu kalau kita melihat di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mana manusia ni diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sampai kepada maknanya umur dia daripada nutfah kepada alaqah kepada mudghah, alaqata mudghah, mana daripada setitik air mani menjadi maknanya seketul darah, kemudian daripadanya ditiup jadi lembaga dan ditiupkan roh. Ketika mana manusia ini ditiupkan roh dalam rahim ibu, maka Allah Ta'ala telah menuliskan di dalam suratan kehidupan dia tentang pertamanya umur dia, rezeki dia kan? Ini satunya rezeki. Banyak mana dia akan dapat rezeki yang ditentukan oleh Allah Ta'ala dengan umur yang diberi. Sekiranya umurnya 50 tahun, Allah Ta'ala dah menentukan rezeki dia 50 tahun. Tak ada siapa pun boleh kacau. Sebabnya hari ini kita hidup tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, selagi mana rezeki itu belum cukup, maka orang ni tidak akan diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sampai cukup. Mana kalau Allah Ta'ala menentukan rezekinya 50 tahun, 50 tahun dia akan dapat. Tak ada orang boleh ganggu. Ini yang disebutkan bahawa rezeki yang dijamin, tak ada siapa boleh kacau. Seperti mana peringatan Allah Subhanahu wa taala, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Bahawa tidak ada satu makhluk yang melata dan bergerak di atas muka bumi ini yang tidak dijamin Allah Ta'ala rezeki. Mana rezekinya semua dah dijamin dah, tak ada siapa boleh ganggu. Baik binatang yang melata, baik yang terbang, baik yang di laut, baik yang berjalan di muka bumi, semua Allah Ta'ala dah tentukan rezeki dia. Sebab tu tuan-tuan, sebab tu kita jangan hasad dengan dengki, jangan hasad dengan rezeki orang lain kan? Jangan kita dengki dengan orang lain punya. Sebab kita dengki pun dia tak boleh dapat kat kita. Kerana apa? Rezeki itu telah ditetapkan. Usaha macam manalah, kerana Allah Ta'ala telah menentukan. Sebab tu jangan ada perasaan hasad, perasaan khianat. Tengok orang lain senang, tengok orang lain mewah, kita jadi hasad. Sebab tu kita kena faham bahawa rezeki kita telah Allah jamin, rezeki dia Allah Ta'ala jamin. Tak ada siapa pun yang boleh ambil. Kenapa? Rezeki itu yang pertama, rezeki yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak boleh pindah tempat lain, dia tak boleh bagi tempat lain. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebab ni tu kita kena faham soal rezeki, supaya kita ni menjadi insan ataupun hamba yang sering bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada masa. Walaupun hari ni kita tak ada duit, kita tak ada makanan, rezeki kita tu Allah Ta'ala dah jamin ada makanan untuk kita kan? Walau orang susah macam mana pun, kerana ada rezeki yang telah dijamin, dia tetap, dia tak boleh berubah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang keduanya Allah Ta'ala memberi rezeki ni dengan jalan usaha. Dia kalau tak usaha tak dapat kan? Rezeki dengan jalan usaha. Itu sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ketika mana ada seorang lelaki dia masuk dalam masjid kan? Masuk dalam masjid beribadat, doa sampai tengah hari tak keluar-keluar masjid. Daripada masuk masjid tadi Rasulullah tengok dia, sampai Rasulullah masuk dalam masjid tengok orang ni ada lagi kan? Dia mengadu bahawa bila Rasulullah tanya, engkau tak pergi usaha, tak pergi kerja ke? Dia kata, ya Rasulullah, aku ni menghadapi beban hutang kan? Menghadapi beban hutang. Rasulullah kata, kalau kau duduk dalam masjid aja, kau ingat
kau nya selesai hutang kau, mestilah melalui usaha. Mesti usaha cari rezeki baru maknanya hutang itu selesai. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, nak menunjukkan bahawa rezeki ini ada dengan jalan usaha, dengan jalan ikhtiar baru kita boleh dapat. Yang dijamin satu, yang diusahakan satu. Seperti mana Allah Ta'ala menyebut wa laysa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah manusia mendapat apa-apa kecuali apa yang diusahakan. Usaha baru dapat, tak usaha tak dapat. Kalau berpeluk tubuh je tak dapat, dia mesti jalan usaha. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kan? Seperti mana Imam Syafi'i kata bahawa kalau nak dapat rezeki mesti usaha, mesti usaha. Tak usaha tak boleh, kan? Imam Syafi'i kata kalau nak dapat rezeki mesti usaha, tak usaha tak boleh. Imam Malik kata dah, kalau dah ditentukan dia tetap juga. Kalau ditentukan Allah Ta'ala rezeki itu dia tetap, dia akan datang macam mana pun dia akan datang. Ini tuan-tuan bagaimana perbincangan di kalangan ulama. Rezeki yang diusahakan, kata Imam Syafi'i, nak rezeki mesti usaha. Mana apa yang disebutkan oleh Imam Syafi'i ini tak terkeluar daripada apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala Imam Malik pula mengatakan rezeki ini kalau dah ditentukan dia tetap, itu juga tidak terkeluar daripada apa yang disebut oleh Allah Ta'ala. Kisah sebab tu kita nak tahu kisah Imam Syafi'i nak membuktikan bahawa pendapat dia betul, lalu dia pun keluar daripada pertemuan dia dengan Imam Malik, lalu dia pergi bekerja di ladang anggur sampai petang. Dia diberi gaji dengan seberkas anggur, lalu bertemu dengan gurunya iaitu Imam Malik radhiyallahu anhu. Kata Imam Syafi'i, wahai tuan guru, kau tengok, hari ini aku bekerja sampai petang, aku dapat rezeki sebab dibayar gaji. Ni buah anggur ni aku dapat dengan sebab aku bekerja, kan? Dengan sebab usaha aku, maka aku diberi gaji, kan? Maka Imam bila dia berkata yang demikian, maka dia menyuruh kepada Imam Malik, wahai Imam, ni usaha aku, makanlah buah anggur ni. Kata Imam Malik, wahai Syafi'i, aku daripada pagi tadi kerja aku mengajar, memberi ilmu kepada orang, tak keluar-keluar, kan? Tak keluar-keluar. Tengok bagaimana Allah Ta'ala menjanjikan rezeki pada aku. Tengok rezeki itu datang ke aku hari ni, kan? Aku tak usaha, tapi rezeki itu ditentukan oleh Allah. Rezeki itu datang kepada dia. Jadi ini tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dia tak keluar. Sebab Imam Syafi'i punya pendapat pun betul, Imam Malik punya pendapat pun betul. Kenapa? Masing-masing faham bahawa rezeki Allah Subhanahu Wa Taala ni boleh datang dengan berbagai-bagai cara. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang ketiganya, rezeki ini datang dengan sebab bersyukur hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekiranya manusia bersyukur, Allah Ta'ala bagi rezeki. Dia jalan syukur. Hari ini kenapa kita tak diberi rezeki oleh Allah Ta'ala? Dan kadang-kadang rezeki yang kita dapat tu Allah Ta'ala tarik balik kerana kita tidak bersyukur dengan pemberian Allah, kan? Allah Ta'ala bagi anak, tak bersyukur, kan? Kerana tu memang sifat dia. Dah ada seorang nak dua orang, ada dua orang nak tiga orang, tak pernah rasa cukup. Tu manusia, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ada 1000 nak 2000, maknanya tak pernah rasa cukup.
dan tidak pernah merasa bersyukur dengan apa yang ada. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, nak membuktikan bahawa sekiranya manusia itu syukur, nanti diberi rezeki. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kiranya kamu bersyukur dengan nikmat aku, dan aku tambah. Maknanya tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, rezeki ini boleh datang dengan cara kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kita ada hari ini, kita bersyukur, nanti Allah tambah. Sebab itu jalan dia. Jalan bagaimana Allah Ta'ala nak memberi rezeki kepada seseorang hamba, iaitu dengan jalan dia bersyukur kepada Allah. Allah tambah nikmat, Allah Ta'ala tambah pemberian dengan sebab ada rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sekurang-kurangnya syukur atau sekecil-kecil syukur yang boleh dilakukan seorang hamba, maka hendaklah dia mengucapkan alhamdulillah, mengucapkan alhamdulillah. Sebabnya Allah Ta'ala menyebut wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi. Barang siapa yang bersyukur dengan dirinya, maka dia telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wa man lam yashkurun nas lam yashkurullah. Siapa yang tidak bersyukur dengan manusia, bila diberikan sesuatu dia tak bersyukur, mana dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana manusia ni wasilah, jalan untuk menyampaikan suatu benda. Sebab tu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebab tu kita kena jadi orang yang bersyukur sepanjang masa. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang keempatnya, rezeki yang Allah Subhanahu wa taala bagi dengan secara yang tak diduga. Allah Ta'ala beri dengan cara yang tak diduga. Kadang-kadang kita duduk di rumah, kan, orang hantar kepada kita makanan, hantar pula tu musang king pula tu, kan? Hantarkan rezeki. Ini semua rezeki yang tak diduga. Kita tak ada buat apa-apa pun, tapi Allah Ta'ala nak kata ni rezeki kau hari ni. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kadang-kadang kita duduk di masjid, lepas semayang, orang pun beritahu, ni pulan jemput datang ke rumah, ada kenduri. Itu rezeki. Kita bukan datang sebab kenduri tu, kita datang dengan sebab nak semayang jemaah. Ni rezeki. Kadang-kadang kita datang ke masjid, nanti kita keluar je, makanan orang letak dekat ni, kat pintu, supaya dia agih, kan. Ini semua rezeki, tuan-tuan. Rezeki yang jalannya tidak diduga, yang kita dapat dengan jalan tidak diduga. Seperti mana Allah Ta'ala menyebut dalam surah Talaq, surah Talaq, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kan? Kita duduk baca ayat tu, gantung kat rumah lah, ayat tu gantung, tapi dia gantung, dia pun tak pernah baca ayat tu, kan? Wa man yattaqillah. Sebab tu disebutkan oleh ulama, kalau nak dapat rezeki, baca ayat ni setiap subuh 7 kali. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuq min haitsu la yahtasib, sampai ada ayat di bawah tadi. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala menyebut apa? Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, syaratnya takwa lah, bertakwa. Orang yang nak dapat rezeki dengan jalan tak diduga ni, tuan-tuan, di jalan takwa. Sebab tu para ulama, orang salihin, dia tak bimbang dengan rezeki, tuan-tuan. Dia tak bimbang dengan rezeki. Orang yang baca Quran, masanya habis dengan baca Quran, kan, dia tak bimbang dengan masalah rezeki, kerana Allah Ta'ala memberi rezeki dengan jalan yang tak diduga. Tu orang hamlatul Quran, terutama orang hamlatul Quran. Hamlatul Quran inilah orang-orang yang baca Quran tiap-tiap hari, hari-harinya masa habis dengan baca Quran,
sampai tak sempat nak minta dengan Allah, nasaya Allah Ta'ala memberi sesuatu yang lebih baik daripada apa yang orang minta. Kan? Waktu jalannya dengan jalan rezeki yang tak diduga, kerana mereka ni bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia kata apa? Dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberikan rezeki daripada arah yang tidak disangka-sangka. Dia tak cari, dia tidak usaha, kan? Tapi dia datang dengan jalan yang tak disangka-sangka. Ini dia tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maknanya satunya ialah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan? Jalan apa? Dengan jalan yang tak disangka-sangka. Jadi yang pertama tadi suatu rezeki yang tetap, yang keduanya dengan jalan usaha, yang ketiganya dengan jalan syukur, yang keempatnya dengan jalan yang tak disangka-sangka rezeki itu datang. Yang kelimanya, macam mana rezeki ini boleh datang kepada kita? Allah Ta'ala boleh menentukan nak beri rezeki kepada kita macam mana, iaitu rezeki dengan sebab kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar, kan? Banyak istighfar, lagi banyak istighfar, lagi banyak rezeki dapat. Tu rajin istighfar. Kalau setakat 3 kali je tak memada, kan? 3,000 kali, 30,000 kali, kan? Seperti mana yang disebutkan, ada satu riwayat ni ceritanya sahih. Ada seorang Syria, orang Syria, dia ni susah, tuan-tuan. Kemudian dia berpindah ke Madinah. Dia berpindah ke Madinah. Dia pindah ke Madinah dengan tujuan nak cari kerja. Tujuannya je. Tapi dia ni orang yang ada ilmu, kepakaran dia. Dia punya bahagian kepakaran dalam bidang petroleum. Sampai ke Madinah, dia bawa bekal, berpindah ke Madinah. Lama duduk, seminggu, duit yang dia bawa makin habis. Macam mana ni? Sewa mahal dan sebagainya. Ada? Tiap-tiap hari datang masjid, kerja tak ada, nak buat apa? Isteri kata, bang carilah kerja. Dia kata susah lah nak cari kerja. Dia pun masuk masjid. Dia masuk masjid. Dia duduk dalam satu kuliah yang diajar oleh seorang syekh di Masjid Nabawi. Dalam kuliah itu dia dengar syekh kata, kalau nak rezeki kena banyak istighfar, kan? Kalau nak banyak rezeki kena banyak istighfar. Dia bila dengar kata syekh tu, dia kata aku nak cuba lah. Nak cuba banyak istighfar, nanti Allah Ta'ala bagi rezeki. Dia pun baca satu hari istighfar 5,000 kali. Lama dia buat, sebulan. Lepas tu dia datang jumpa syekh. Syekh, aku dah banyak istighfar, kau kata istighfar boleh dapat rezeki, kan? Tak dapat pun. Syekh kata, kau ni buat betul-betul atau tidak? Aku nak cuba. Dia kata, istighfar ni rezeki Allah Ta'ala ni jangan dicuba-cuba, mesti buat cara betul. Daripada itu dia pun tekad, azam dia pun beristighfar memang kerana Allah. Suruh suami isteri satu hari 5,000 kali istighfar. Kemudian dia datang lagi majlis syekh. Satu hari, tuan-tuan, datang seorang kaya dalam majlis ni, cerita yang benar, dia diriwayatkan, kan? Datang seorang kaya, dia kata dia ni tokey petroleum, dia ada syarikat besar bahagian petroleum. Dia kata jumpa dengan syekh, aku ni nak cari pekerja, ada tak anak-anak murid engkau yang yang nak. Lalu syekh pun tunjuk dia, ni orang muda ni, dia nak bekerja. Lalu dia pun dia ambil bekerja. Dia, tuan-tuan, bukan setakat maknanya dia pandai dalam ilmunya, dia ni orang yang hafal Quran. Bekerja dengan syarikat tu, dia ambil bekerja, dibayar gaji 10,000 sebulan, kan? 10,000 sebulan kerja dengan syarikat.
Kemudian dia juga orang yang bila masuk waktu dia jadi imam, jadi bos suka tengok, sehingga apanya bos memberi kepercayaan, dia bagikan share syarikat tu bagi dua, dia ambil separuh ni. Sehingga maknanya tuan-tuan, Allah Ta'ala nak menentukan rezeki dia, akhirnya dia menjadi shareholder kepada syarikat tadi. Ini tuan-tuan, dengan sebab istighfar, jalan istighfar. Kita kalau beristighfar, maka Allah Ta'ala bagi rezeki yang tak disangka-sangka. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut dalam Al-Quran, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara. Tuan-tuan baca dalam surah Nuh, surah Nuh juzuk yang ke-29. Allah Ta'ala menyebut kepada kita, beristighfarlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, pasti Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan memperbanyakkan harta. Bak tuan-tuan, dengan jalan istighfar ni maknanya kita akan diberi rezeki. Bak tu kalau kita ni menghadapi sukar dalam kehidupan, menghadapi tekanan dalam hidup, rezeki sempit, banyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyakkan istighfar, kerana dengan istighfar Allah Ta'ala boleh memberikan rezeki yang kita tak sangka-sangka. Yang kelimanya, yang keenam, rezeki yang Allah Ta'ala beri dengan melalui perkahwinan. Sebab tu tak kahwin, kena berkahwin, kan? Kerana dengan berkahwin ni dia datang rezeki, tuan-tuan. Dia mendatangkan rezeki. Wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak dari hamba sahayanya, baik lelaki atau perempuan. Jika mereka miskin, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada mereka dengan kurniaan-kurniaannya. Ada jalan rezeki yang Allah Ta'ala beri dengan sebab jalan pernikahan. Sebab tu Allah Ta'ala, Rasulullah SAW menyebut rezeki seorang bila dia bernikah cukup untuk dua. Besok dia dapat anak, rezeki dua cukup untuk tiga. Benda yang sama, tuan-tuan. Asalnya rezeki tu satu, tapi bila dia berkahwin cukup untuk dua. Bila besok dia dapat anak, yang dua ni cukup untuk tiga. Ini hebatnya, tuan-tuan. Sebab tu jangan mengeluh kalau dapat anak besok, ni anak ni nak makan apa. Allah Ta'ala dah tentukan rezeki untuk dia. Wala taqtulun nafsan allati harramallahu illa bilhaq. Jangan kamu membunuh anak-anak kamu. Jangan kamu membunuh dengan sebab bimbangkan rezeki dia. Allah Ta'ala dah tentukan, kan? Rezeki anak-anak tu semua Allah Ta'ala tentukan. Lepas tu tuan-tuan, jangan bimbang. Anak itu sebagai rezeki, dan dia sendiri maknanya datang dikurniakan oleh Allah Ta'ala. Rezekinya itu dah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Sebab tu jangan bimbang dengan sebab ada anak boleh membawa kepada kefakiran ataupun kepada kemiskinan. Jangan bimbang, rezekinya Allah Ta'ala dah tentukan. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang ketujuhnya rezeki kerana anak. Allah Ta'ala beri rezeki itu sebab anak. Kadang-kadang rezeki itu bukan kerana kita, kerana anak kita, kan? Allah Ta'ala beri rezeki itu dengan sebab anak kita. Seperti mana Allah Ta'ala menyebutkan, wala taqtulu auladakum khasyatal imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu kerana takut miskin. Kamilah yang menanggung rezeki mereka dan juga rezeki kamu. Allah Ta'ala dah tentukanlah. Anak-anak tu jaga je lah, tuan-tuan.
muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kenapa? Allah Ta'ala telah menentukan rezeki anak-anak tu ada, jangan dibimbangkan, kan?